Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam salah satu daripada siri video yang saya buat, yang saya rakam secara amatur, untuk berkongsi tentang perancangan harta dan pengurusan pusaka. Saya sekarang berada di salah sebuah hospital di Lembah Kelang. Sebentar lagi saya dah pakai baju operation theatre. Sebentar lagi saya akan masuk ke operation theatre untuk satu prosedur biasalah, prosedur biasa-biasa ya. Jadi mohon doa daripada kawan-kawan yang melihat video ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesembuhan yang cepat kepada saya, dan juga mempermudahkan segala urusan ya, supaya saya boleh cepat balik semula ke dalam industri untuk membantu lebih ramai orang memahami perancangan harta dan pengurusan pusaka. Ya, alhamdulillah, ini hanya ujian kecil sahaja di dalam perjuangan menegakkan muamalat terutamanya dalam fikmah waris di Malaysia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Wasiat Berhad kami telah beroperasi ini tahun yang ke-16 tahun ya, dan lebih daripada 60,000 orang Islam telah menggunakan perkhidmatan kami. Saya buat kajian, saya dapati bahawa sebelum tahun 2010 ke bawah ya, kami beroperasi bermula 2004, kami dapati bahawa majoriti daripada pelanggan kami yang merancang harta, yang berfikir tentang harta pusaka adalah orang yang agak berumur. Mereka ni kebanyakannya berumur 55 tahun ke atas. Jadi kita boleh tengok bahawa orang umur 55 tahun ke atas ini, sebelum tahun 2010 ya, sebelum tahun 2010, bila kita tengok demographic profile pelanggan kita, kita dapati bahawa mereka ni constitute, mereka ni make up lebih kurang dalam 65% daripada jumlah keseluruhan pelanggan kita. Yang lagi 35% ialah yang berumur 55 tahun ke bawah ya. Jadi maknanya ketika itu ramai orang berfikir bahawa bila dia dah pencen, dia dah settle down, baru dia nak fikir pasal harta pusaka ya. Tetapi selepas 2010 dan yang terbaru sehingga 2019, kita dapati bahawa semakin lama semakin ramai orang muda yang merancang harta. Sekarang ni di Wasiat Berhad kita dapati bahawa majoriti daripada pelanggan kita adalah orang yang berumur antara 35 sehingga 55 tahun ya. Gap ini ya, kumpulan ini yang paling ramai. Sekarang kumpulan ini sahaja mencecah hampir 55%. Kumpulan ini saja 35 hingga 55 ya, dan golongan yang agak berumur tadi 55 ke atas tadi tu, dia dah jatuh lebih kurang dalam 20% saja ya. Jadi kita dapati kenapa keadaan ini berlaku. Kita dapati bahawa keadaan ini berlaku kerana kesedaran di kalangan orang-orang muda sekarang lebih tinggi. Dan memang itulah yang sepatutnya. Kenapa? Sebab sekiranya orang yang sudah berumur 55 tahun ke atas meninggal dunia, anak-anak mereka tidak terjejas ya. Kenapa tidak terjejas? Kerana anak-anak mereka sudah bekerja, sudah berkerjaya, sudah mempunyai keluarga sendiri. Mereka akan sedihlah ibu bapa mereka meninggal dunia ya. Tetapi satu-satunya cabaran yang mereka hadapi ialah bagaimana nak menguruskan harta yang ditinggalkan. Itu saja bagi orang yang sudah berumur bila meninggal dunia. Tetapi bagi orang muda yang meninggal dunia ya, 35 hingga 55 tahun, ciri-ciri yang jelas kepada orang muda ni ialah, yang pertamanya ialah mereka ada anak bawah umur 18 tahun yang sedang bersekolah. Ini ciri-ciri yang jelas. Apabila berlaku kematian kepada pasangan muda ya, 35 hingga 55 tahun, anak-anak yang bersekolah ni akan sangat terjejas kehidupan mereka, kerana bukan saja mereka kehilangan kasih sayang, mereka kehilangan tempat bergantung, mereka kehilangan juga sumber ekonomi. Ya, bagaimana mereka nak menampung kehidupan mereka, sara hidup mereka, bagaimana mereka nak bersekolah, yuran tuition, tambang bas dan sebagainya. Jadi orang yang berumur 18 tahun ni, anak yang berumur 18 tahun ni, bila ibu bapa meninggal dunia, mereka akan sangat terjejas ya. Kalau yang umur 55 tahun ke atas tadi, mereka tak terjejas sebab mereka sudah pun bekerja. Mereka sudah boleh berdiri atas dua kaki sendiri, mereka sudah berkeluarga ya. Jadi yang bawah 18 tahun ni sangat terjejas, yang ada anak bawah umur 18 tahun. Yang kedua, pasangan muda yang umur 55 hingga 35 tahun ni, bila meninggal dunia, urusan pusaka dia akan jadi sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Sebab di situ ada isu penjaga harta. Kalau ada anak bawah umur 18 tahun, siapa yang akan dilantik sebagai penjaga harta bagi anak-anak yatim ini? Itu satu isu. Selain daripada itu, ada isu juga mereka ni golongan 35 hingga 55 tahun, mereka banyak hutang ya, hutang rumah yang belum selesai, hutang kereta, hutang kredit kad, personal loan dan macam-macam sekali. Dan jadi pengurusan harta pusaka bagi pasangan muda, dia bukan saja melibatkan pengurusan harta, dia juga melibatkan pengurusan hutang. Jadi bagaimana
siapa dan dari mana sumber hutang-hutang ni perlu diuruskan. Ya, anak bawah umur 18 tahun, yang umur 55 tahun tadi ke atas, kebanyakan daripada golongan itu dah tak ada hutang dah, rumah dah habis bayar, ya, dah tak ada hutang. Biasa orang umur 55 tahun ke atas ni dia memang tak suka hutang, sebab dia takut hutang tu jadi bebanan kepada dia selepas kematian dia. Ya, tapi orang muda, ya, tiba-tiba je umur 35 tahun, umur 40 tahun meninggal. Ya, ada anak bawah umur 18 tahun, hutang banyak. Jadi macam mana kita nak uruskan? Kita ni yang dah mati dah tuan-tuan. Saya pun ada anak umur bawah 18 tahun. Jadi pengurusan inilah sebenarnya yang perlu diperhatikan. Sebab itulah saya nak galakkan pasangan muda terutamanya, paling kritikal. Pasangan muda perlu merancang harta dan memikirkan aspek ini, aspek penjagaan harta untuk anak bawah umur 18 tahun, aspek pengurusan hutang, aspek pengurusan harta, dan kesemua aspek ini hanya boleh ditackle sekiranya pasangan muda ini mengambil langkah hari ini semasa dia masih hidup, ya, mengambil langkah untuk merancang harta, kerana risiko kehidupan ini terlalu banyak. Kebelakangan ni kita dengar ramai orang-orang muda yang meninggal dunia, ya, dan meninggalkan anak di bawah umur 18 tahun. Ya, jadi harta anak ni adalah ujian kepada kita. Ya, jadi selama terlanjur kita masih hidup, gunalah kesempatan ni untuk merancang harta kita sebaik mungkin. Doakan saya masuk ke operation theater sebentar lagi tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi selepas ini nanti. Jangan keliru, jangan buntu. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.